Di hujung jalan kita bertemu, jemput ke rumah untuk bertamu. Gunakan waktu mencari ilmu, banyak membaca tanpa jemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bangsa membaca, bangsa berjaya. Nur Airis Hana binti Muhammad Afandi empunya diri, merupakan murid tahun 5 yang menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Taman Gembira di Klang Selangor. Saya telah dipilih menjadi calon tokoh nilam untuk bertanding di peringkat sekolah. Meminjam kata-kata keramat Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir dan mencari ilmu adalah jihad. Hari ini, saya ingin berkongsi 5 buku pilihan saya. Pertama, Hikayat Hang Tuah yang ditulis oleh Abu Bakar Hamid, terbitan Yayasan Karyawan pada tahun 2017 sebanyak 241 muka surat. Kedua, Cerita-cerita daripada Sulalas Salatin oleh Nik Safiyah Karim, terbitan Yayasan Karyawan pada tahun 2017 sebanyak 169 muka surat. Ketiga, buku yang bertajuk Aku Dengar Kat Terowong Ada yang ditulis oleh Su Siu Bun, terbitan Kadokawa Gempak Star Sendian Berhad pada tahun 2022 sebanyak 128 muka surat. Keempat, My Heartfelt Stories oleh Black Jellyfish, terbitan Pinko Kreatif Sendian Berhad pada tahun 2020 sebanyak 180 muka surat. Buku yang kelima dan merupakan buku yang akan saya resensikan pada hari ini ialah buku yang bertajuk Ikramah Penentang Jadi Pembela. Baiklah, buku ini telah dikarang oleh Abdul Latif Talib yang merupakan penulis novel-novel sejarah Islam yang terkenal di Malaysia. Buku ini mempunyai 28 bab dan 225 halaman bercetak. Buku ini berkulit nipis dan muka depannya ada ilustrasi gambar seorang pahlawan yang sedang menunggang kuda dan memegang pedang. Buku terbitan Latif dan Keluarga Enterprise ini telah diterbitkan pada tahun 2022 dan dijual dengan harga RM29 senaskah. Buku ini merupakan kesinambungan daripada novel pertama beliau iaitu Khalid bin Al-Walid. Ikramah Penentang Jadi Pembela menceritakan kisah Ikramah, anak kepada Abu Jahal yang berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy. Sejak kecil lagi, beliau dididik untuk menjadi seorang pahlawan. Ikramah juga banyak pengalaman di medan perang seperti Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dia bersama ayahnya Abu Jahal sangat benci kepada Islam kerana sikap keras dan sombong ayahnya yang enggan menerima kebenaran ajaran agama Islam dan turut menyertai peperangan menentang Nabi Muhammad. Ikramah seorang panglima perang pasukan Quraisy yang handal dan gagah berani serta banyak pengalaman sebagai pemimpin, perancang dan juga penyerang di dalam sesebuah peperangan. Apa yang menarik, akhirnya Ikramah menjadi pahlawan Islam yang gagah berani dan gugur syahid dalam perang Yarmouk. Ikramah insaf setelah selamat daripada peristiwa ribut Taufan dalam pelayaran menuju ke Habsyah kerana pada masa itu dia dengan ikhlas berdoa meminta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyelamatkannya daripada bencana ribut Taufan dan berazam kembali ke Mekah berjumpa dengan Nabi Muhammad untuk meminta maaf. Usai pembacaan buku ini, saya berpendapat bahawa buku ini merupakan bahan bacaan umum yang sesuai dibaca untuk semua lapisan masyarakat, terutamanya mereka yang ingin mendalami sejarah Islam. Ini kerana buku ini mengandungi pelbagai pengajaran
dan iktibar penting yang boleh dijadikan sebagai panduan hidup. Nilai yang boleh saya implementasi di dalam kehidupan saya berdasarkan buku ini ialah: pertama, kita janganlah menilai seseorang berdasarkan cerita orang lain. Contohnya, Ikramah begitu membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW kerana mengikut ayahnya iaitu Abu Jahal. Namun, setelah berjumpa dengan Rasulullah, beliau tertarik dan kagum melihat kepribadian Nabi Muhammad yang mulia. Bagaimana saya mengharap nilai di dalam kehidupan saya? Jika ada rakan yang menceritakan keburukan seseorang, saya tidak akan mudah mempercayainya dan akan menyiasat kebenaran perkara tersebut. Kedua, kita perlulah berusaha gigih sebelum bertawakal. Di dalam buku ini ada menceritakan bahawa tentera yang dipimpin oleh Ikramah kalah di tangan Musailamah Al-Kazab. Walaupun Ikramah dan tenteranya mengalami kekalahan, beliau masih lagi diberikan amanah untuk meneruskan bantuan kepada pasukan tentera Huzaifah, Ar-Fajah dan Muhajir bin Abi Umayyah. Akhirnya, Ikramah berjaya mengalahkan Lakib bin Malik di dalam pertempuran memerangi Nabi palsu itu. Perkara ini saya adaptasi di dalam kehidupan saya sebagai seorang pelajar. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh dahulu untuk mendapat hasil yang saya inginkan. Ketiga, Ikramah seorang yang kuat, gagah dan patuh kepada ibu bapanya. Selain itu, dia seorang berkepimpinan dan bijak mengatur strategi di dalam peperangan yang disertainya. Oleh itu, saya akan menjadi seorang yang patuh kepada ibu bapa. Seterusnya, saya perlu belajar mengatur langkah yang bijak jika ingin mencapai kejayaan. Semua perkara yang saya sebutkan tadi akan membantu saya untuk berhadapan dengan situasi semasa sama di sekolah, keluarga atau komuniti setempat saya. Jika saya diberi peluang untuk menambah baik buku ini, antara perkara yang saya akan lakukan ialah menggunakan kepelbagaian ilustrasi dan berwarna-warni untuk menarik minat semua lapisan pembaca supaya membaca buku ini. Selain itu, buku ini sesuai menggunakan kulit buku yang tebal sepadan dengan tema mengenai pahlawan Islam supaya nampak lebih eksklusif. Selain itu, buku ini saya kira syarat dengan ilmu yang boleh diambil untuk dijadikan panduan di dalam kehidupan kita semua. Akhir sekali, saya ingin mengungkap serangkap pantun agar kita menjadikan membaca sebagai amalan di kehidupan. Potong kayu dengan gergaji, pergi sekolah dapat amaran, suka membaca amalan terpuji, menambahkan ilmu tingkatkan kemahiran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.